Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Jalla wa Ala. Dengan limpah perkenan daripada Allah, akhirnya saya dapat sampai ke tempat ni. Tadi hanyut dia hantar sampai ke surau mana dalam tu, ikut dia punya location tu, lepas ke sana. Tapi alhamdulillah, mungkin saya tak perasan dia punya signboard tadi ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala gambarkan tentang manusia. Allah Ta'ala describe tentang manusia ini dalam berbagai keadaan. Ada yang Allah Ta'ala sebutkan tentang manusia ini dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu pada sebaik-baik kejadian. Yang itu satu. Dan ditegaskan lagi dalam bentuk yang lain, Allah Ta'ala kata walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan keturunan Adam. Jadi daripada dua ayat ni menggambarkan kepada kita, satunya kita ini telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik bentuk, rupa dan kejadian. Dan itu merupakan suatu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Dan Allah tegaskan sekali lagi bahawasanya Allah memuliakan keturunan Adam, manusia lah. Namun ada juga keadaan yang Allah Ta'ala bagi gambarkan insan ini dalam bentuk yang negatif dulu, baru Allah bagikan yang positifnya yang macam mana. Contoh satu kan, selalu kita dengar Allah Ta'ala sebutkan wal asr innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Dia sebagai suatu sentapan, hentakan kepada manusia. Manusia ini berada dalam keadaan yang rugi. Allah mulakan gambaran tentang manusia dalam surah Al-Asr itu dalam bentuk yang negatif, dalam bentuk rupa tak elok. Tadi ni kita baca Allah Ta'ala ceritakan manusia ini rupa parah dia paling elok, dan jadi manusia ni ialah telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan manusia itu yang telah dimuliakan, Allah juga bagi tahu bahawasanya manusia ini benar-benar berada dalam kerugian, melainkan dia ada jalan keluar. Bagi gambaran yang buruk itu ada jalan keluar dia. Kalau tak mau kekal sebagai orang yang rugi, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita macam mana nak keluar daripada ruang kerugian itu. Lalu Allah Ta'ala letakkan illal ladzina amanu. Yang pertama, melainkan yang selamat daripada kerugian ini ialah orang-orang yang beriman. Dan kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita orang beriman. Tuan-tuan tentu marah kalau orang kata kita tak beriman. Tidak. Bahkan kalau kita tanya pada orang yang tak pernah jejak kaki ke masjid pun, kita kata kat dia, hang tak beriman, dia marah. Betul? Dia marah kita. Padahal tak ada satu tanda pun dia beriman, mai pun tidak. Tapi jangan, pasal dia ada satu nilai. Jadi cuma kita nak bagi tahu ialah Allah Ta'ala keluarkan daripada kerugian itu, pertamanya orang tu mesti beriman. Satu. Kemudian bila iman saja,
Dia tak cukup. Pasal iman itu ditakrifkan oleh para ulama, di dalam takrif iman ni dia ditakrifkan dengan hasil. Al-imanu, dipanggil iman itu ialah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan jantung hati kita. Maknanya percaya, yakin sungguh-sungguh. Lepas tu wal iqraru bil lisan, lidah kita ni kena mengaku hak kita ni beriman, kena habaq kat orang kita beriman. Kalau kita habaq kat orang lain daripada iman, naudzubillah, ada orang ijtihad, dia mengaku keluar agama, mengaku jadi Kristian, mengaku tak ada Tuhan, keluar terus daripada iman. Dia kena iqrar bil lisan. Dan yang ketiganya wal amalu bil jawarih, dia kena beramal dengan anggota tubuh badan dia. Hak ni nak kena orang nampak. Kalau dia beramal dengan anggota tubuh badan, masa solat berjamaah dia mai solat sekali kita, masa Jumaat dia pun mai solat Jumaat. Urusan pengabdian tu orang nampak. Jadi orang tahulah ni orang Islam, orang beriman. Jadi yang dikatakan iman, yang sebenar-benar iman, dia kena ada 3 unsur ni. Kerana itu Nabi SAW bila sebut tentang iman, Nabi kata apa? Laisal imanu bitamanni. Iman ni bukan dengan angan-angan. Kita duduk di rumahku jadi orang beriman, saat aku nak macam tu. Kita duduk berangan je, lepas tu teringat, kita sangka dengan angan-angan tu kita akan jadi orang yang mulia, lepas tu masuk syurga. Duduk tempat yang tinggi, makam yang tinggi, duduk sama dengan Nabi SAW. Dah. Nabi kata iman bukan dengan angan-angan. Tapi dia kena ada perkataan dia, dia kena ada amalan dia. Maka dalam ayat surah Al-As tadi, Allah Ta'ala kata illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan beramal dengan amal yang saleh, baru jadi orang yang tak rugi. Lepas tu dia bukan cukup jam tu saja. Pelengkap bagi amal saleh itu ialah watawasau bil haqqi, hendaklah saling berpesan-pesan. Manusia tak mau jadi orang yang rugi, dia kena beriman. Dan tanda dia beriman, dia kena beramal. Amal mesti yang saleh. Lepas itu dia bukan berhenti di situ. Pasal agama Islam bukan agama individu, bukan agama amalan sendiri-sendiri. Dia ada amalan yang sendiri, dia juga ada amalan yang kita kena ajak orang sekali mai. Dia kena ada yang berjamaah. Dan kita kena ajak orang untuk beramal. Walaupun amal yang dia nak buat tu ialah amal peribadi, baca Quran amal peribadi, solat amal peribadi, tapi nak kena buat. Lalu kena berpesan-pesan, kena habaq. Jadi bab ini tuan-tuan, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi gambarkan tentang cerita berpesan-pesan ni. Nabi beritahu para sahabat, perumpamaan manusia yang menyeru kepada kebaikan ini dan mencegah kemungkaran ialah seperti sekelompok manusia yang berlayar di atas kapal di lautan. Biasa dengar hadis tu kan? Berlayar di lautan, ada golongan yang duduk di atas kapal, ada kelompok lain yang duduk dalam bawah kapal, perut kapal. Jadi setiap kali nak ambil air, yang duduk dalam perut kapal ni dia terpaksa naik atas, naik tangga pergi belah atas, ambil air, bawa turun balik untuk kegunaan mereka. Sedangkan mereka duduk dalam perut kapal, daripada cermin dinding tu boleh nampak air ada air laut. Lalu dalam kisah tu Nabi ceritakan perumpamaannya, maka ada di kalangan yang duduk dalam perut kapal itu kata, apa yang kita nak pergi naik atas, pergi ambil air ni, air tu ada luar kita tu je. Kita ambil kapak, kita belah kita potong, kita belah dinding ni, air tu masuk kita. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan kalau jadi yang tu, apa yang berlaku? Kalau kita pecahkan dinding kapal, air laut akan masuk, lama-lama tenggelamlah kapal itu, karam habis semua. Jadi Nabi SAW sebutkan tentang orang-orang yang ada di atas kapal itu, belah atas,
Kalau dia buat tak tahu tentang keadaan orang yang ada dalam perut kapal yang di bawah ni, buat tak tahu, buat tak indah, mereka nak buat apa, biar pergi ke mereka lah, tu kerja mereka sendiri, ikut suka mereka lah, kita jangan kacau. Sat pergi balah, sat pergi gaduh. Nanti dulu kita bimbang yang di bawah tu nanti dia pecahkan dinding kapal. Bila dia pecahkan dinding kapal, ayak masuk dalam kapal, bukan hak yang di bawah saja tenggelam, habis semua satu kapal tenggelam. Kan? Jadi kerana itu Nabi bagi tahu tentang peri penting berpesan-pesan dengan kebenaran itu. Ialah orang yang duduk atas tu dia kena cakna, dia kena ambil berat, kena habaq yang di bawah, kena larang orang yang di bawah daripada pecahkan dinding kapal. Kalau tidak nanti karam habis, semua akan dimusnahkan. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dalam ada satu ayat Allah Ta'ala kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada huru-hara yang akan pasti menimpa bukan orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja. Takutlah pada huru-hara kekacauan yang akan berlaku bukan timpa pada orang zalim di kalangan kamu sahaja. Maknanya kalau ada orang buat salah, ada orang yang buat maksiat, ada orang yang melakukan keingkaran kepada Allah Ta'ala, bila turun bencana, turun huru-hara, dia bukan kena kat mereka saja, habis semua kena. Itu yang para ulama sebenarnya tuan-tuan sangat jaga-jaga dengan perkataan. Kadang-kadang ada di kalangan kita dalam masyarakat ni, dia geram tau, dia marah. Hak nu cakap tak makan, hak ni pergi buat benda maksiat, hak nu pergi buat benda dosa, yang ni buat macam tu. Lah kali digeram, dia kata apa? Biar pergi kat mereka, biar Allah turun bala kat mereka, biar pada muka. Kan ada kata macam tu kan? Tu kira bebai dah tu. Sampai ada yang minta doa biar turun bala. Dia tak tahu kalau turun bala bukan kata mereka saja, habis dengan dia kena. Pasal tu jangan sebut macam tu. Kita marah memang kita marah, kita tak setuju betul kita tak setuju, tapi jangan doa timpa bala pasal kena dengan depa dengan kita. Takkan kita nak kena pasal depa kan? Bahkan ada doa yang minta kepada Allah Ta'ala supaya jangan ditimpakan bala kepada kita disebabkan perangai dan tindakan orang-orang yang jahil di kalangan kita. Yang tu lagi diajarkan. Boleh tak? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini baru muka dia Hindustan ni, tak masuk tajuk ni. Lepas berpesan-pesan dengan kebenaran, dah tentu ada jerit perihnya, dah tentu susah, dah tentu akan ada orang lawan, dah tentu akan ada orang marah, dah tentu ada orang standby nak kata macam-macam. Wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Pasal cerita agama ini bukan cerita mudah. Cerita agama ni tentu walaupun kapet Masjid Merah, ibaratnya dia bukan dihampar dengan permaidani merah untuk senang lenang. Dah. Akan ada cabaran dan dugaan dia. Tentu saja ada orang tak mau. Tapi itulah kerja dia. Jadi dalam ayat suratul As itu, dia nak cerita yang ringkas. Tak mau rugi, kena jadi orang beriman. Lepas tu, dia iman bukan sekarang angan-angan. Dia kena beramal dengan amal yang saleh. Dan lepas beramal dengan amal yang saleh, tabiat orang saleh dia bukan untuk diri dia seorang. Tabiat orang yang saleh, dia kena ajak orang lain sama. Lalu kerana itu kita kena berpesan-pesan kepada orang lain dengan benda yang benar. Kita kena habaq kepada orang lain dengan penuh kesabaran. Dan komplit set itu, kita insya Allah akan keluar daripada kerugian. Itu gambaran tentang manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, yang saya nak cerita kat tuan-tuan, dia faham tajuk pun, no? Ada satu lagi ayat Al-Quran, Allah Ta'ala gambarkan tentang manusia ini. Kalau kita baca surah tu tak panjang sangat, tapi dalam salah satu perenggan surah itu, Allah Ta'ala mulakan dengan satu ibaratnya celaan, cercaan, ancaman. Allah ancam. Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qutilal insanu ma akfarah.
Qutila, perkataan qutila ni maksudnya dibunuh. Dibunuh manusia itu. Tapi bukan maksud perkataan dibunuh tu bukan maksudnya manusia tu akan mati kena bunuh. Nak bagi tahu betapa manusia ini sangat berhak untuk diancam dengan bahaya. Pasal bunuh tu cabut nyawa, bahayalah benda tu. Pasal itu Profesor Hamka dalam tafsir dia terjemahkan perkataan qutilal insan, dia kata alangkah celakanya insan. Celakalah insan itu. Wih, kena kat kita ni. Tuan-tuan, dalam ayat itu Allah mulakan dengan cercaan kepada manusia. Celakalah manusia itu. Pasal apa celaka? Tadi Allah cerita kita mulia. Tadi Allah kata kita telah diberikan dengan seelok-elok kejadian. Tapi dalam ayat ini Allah sebutkan dengan satu gertakan, dan Allah Ta'ala bagi tahu sebab apa manusia itu celaka. Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia itu ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ini bagi tahu kepada kita semua yang baca Quran, yang beriman dengan Quran. Dah tentu tuan-tuan semua, kita semua beriman dengan Quran. Kalau tak beriman Quran, kita main duduk surau, duduk masjid bersepa kan, kita main salat bersepa. Tapi ayat ini Allah Ta'ala bagi satu bentuk yang, ke tuan-tuan tak perasan ayat ni? Ini dalam surah Abasa. Dalam surah Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surah tu, tuan-tuan balik baca surah tu, tengok cerita pasal seorang lelaki buta yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta diajarkan kepadanya Islam. Nabi tangguh sat pasal Nabi nak sembang, nak cakap dengan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi paling muka, Allah Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu sengaja ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dia berlaku kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menarik perhatian manusia, menarik perhatian kita semua. Peristiwa itu telah berlaku, Nabi tersilap strategi sangkaan Nabi. Bukan itu yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan dia bukan peringatan untuk Nabi saja, dia peringatan untuk kita semua. Jangan pilih bulu bila kita nak terangkan agama. Mana yang nak dengar agama, hak tu kita habaq. Jangan hanya tumpukan pada golongan-golongan berduit, golongan kaya raya, golongan yang ada kuasa saja. Hak yang kecil-kecil, yang tak tahu apa, orang yang duk ceruk felda, orang yang duk tak ada nilai apa-apa di sisi masyarakat, kalau dia ikhlas nakkan agama, ajak yang tu. Itu antara ibrah ataupun pengajaran daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baik, daripada kisah itu Allah Taala terus bawa kepada kita bahawasanya celakalah manusia itu. Allah kata kat kita ni, ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Jadi kita kena ingat, kalau kita kufur, itulah benda yang Allah Taala bagi kat kita. Ma akfarah, betapa kufurnya dia. Masuk kufur apa? Engkar, ketegang, tak mau ikut, tak mau patuh kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah tertutup jiwanya, tertutup hatinya daripada menerima Islam, daripada menerima iman. Engkar arahan. Baik, jadi manusia ni tuan-tuan, kalau kita nak kata manusia yang kufur, manusia yang engkar, manusia yang derhaka, tak mau dengar ajaran Quran, tak mau ikut ajaran Rasul, buat pandai sendiri, atau tak tolak langsung, tak mau percaya agama, yang ni ramai jenis macam tu. Dia tak kenal masjid, tempat dia barangkali tempat pusat perjudian, tempat dia barangkali di kelak-kelak malam, barangkali tentang orang ni kita nak main semayang, kita kira sibuk maghrib isyak, dia kira maghrib isyak tu nak keluar pergi cari tempat nak berhibur, nak berpoya-poya, nak buat dosa. Betapa ingkarnya. Tuan-tuan, ayat tu Allah Ta'ala bagi pendek je, qutilal insanu ma akfara. Tapi Allah Ta'ala tak teruskan cercaan di situ. Allah Ta'ala tarik balik manusia. Kita mungkin kita rasa, saya tak kena mengena dengan ayat ni ustaz, pasal saya tak ingkar salat 5 waktu jaga.
Cukup time, tak lama lagi nak puasa, puasa cukup. Mai masuk bulan Rajab ni zikir tambah banyak. Sekali-sekala tambah sikit puasa lagi. Sedekah kita buat. Kita kata macam tu, hari kita kuat, tapi ada ketikanya kita longgah. Kita ikut hak nu, barangkali kita tertinggal hak ni. Berapa ramai orang yang akur datang masjid, datang surau, iltizam, komitmen dengan sembahyang jemaah, tapi urusan dengan keluarga tak beres rupanya. Masalah paraid, masalah kata pesaka tak selesai. Ada yang duduk di tanah yang dirampas. Itu benda yang tak perasan. Ada yang barangkali bergaduh adik-beradik semata-mata pasal ke tanah kebun, tanah sekangkang kau tu pun tengah-tengah malam buta pergi cabut batu sepadan, pergi letak depan sikit. Dalam duk kata kadang tu duk main masjid, duk main surau. Barangkali ada yang macam tu. Tetap juga ada bentuk keingkaran. Dan yang lebih malang, kalau kita tak sedap itu satu kesalahan. Dan kita rasa kita akan tetap terus tegak di atas muka dunia ni. Siapa pun tu sadar kacau aku memang lagu ni. Siapa pun tu saya main tegung. Siapa pun jangan main tukar kami memang lagu ni. Dah nanti dulu. Allah Ta'ala peringatkan kita dalam surah Abasa tu tuan-tuan. Allah peringatkan kita berapa lama sangat yang kita nak menongkat hidup di dunia ni. Nak menongkat langit. Kita akan kekal di dunia ke? Dah. Bahkan dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita balik, ingatkan kita balik, kita ni mai daripada mana ni yang nak disombong sangat ni. Kita ni daripada mana sampai nak jadi takabur, bongkar orang tak boleh tegur langsung ni. Allah Ta'ala kata, min ayyi syai'in khalaqah. Daripada apa dia diciptakan? Allah tanya manusia. Allah habaq kat Nabi supaya begitu kat manusia. Kita lah, daripada mana kita diciptakan? Tuan-tuan tanya anak-anak yang belajar di sekolah. Kita diciptakan daripada titisan air mani. Titisan air mani yang banyak tu, bila dia masuk ke dalam rahim wanita, dia akan berenang dengan begitu laju. Dalam itu ada beribu-ribu yang dipanggil sperma. Dalam sperma tu pula ada yang dinamakan kromosom. Dalam kromosom tu ada dia punya rantaian sel dia apa semua tu kan. Bukan kita pilih tau. Kita kena sedar yang kita ni datang daripada situ. Pasal tu Allah Ta'ala kata min ayyi syai'in khalaqah. Dia ni dicipta daripada apa? Yang nak sampai kufur sangat, nak sampai engkar, bongkak sangat ni. Allah Ta'ala bagi jawapan terus. Jangan fikir banyak-banyak. Allah bagi jawapan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia itu daripada titisan air mani. Khalaqahu, Allah Ta'ala cipta dia. Faqaddarah, dan Allah Ta'ala yang tentukan dia. Tuan-tuan, pasal tu kalau yang belajar sains, tuan-tuan, pasal tu kena ingat, agama ni dia bukan sekadar baca Quran, baca hadis dah. Agama juga menuntut kita belajar ilmu-ilmu duniawi yang semua tu nanti akan bawa balik kita kepada beriman dengan Quran, beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia katakan kita diciptakan daripada nutfah air mani, yang belajar sains dah kata, saya kata tadi, bila sekali keluar air mani, pancutan air mani yang keluar tu dia ada ribuan sperma. Rupa dia macam berudu, tahu berudu, anak katak tu, dia akan berenang-renang tu. Tu yang saya masa satu ketika dulu ada seorang kawan lecturer di USM, dia kata orang yang kerja terdedah dengan benzin tu, terdedah dengan kandungan petrol tu, hak benzin tu, dia kata ekor berudu dia tu akan jadi kontot, jadi pendek. Bila jadi pendek, bila dia berenang-berenang tu dia tak sampai ke penghujung. Dia berenang-berenang habis, berenang-berenang habis. Tu yang tak lekat. Secara saintifiknya macam itulah. Tetapi semua tu ketentuan daripada Allah Ta'ala. Dalam berudu tu, beribu-ribu tu, hanya satu yang paling kuat, yang paling cepat, yang paling tangkas, hak tu yang sampai ke pasangan dia dalam rahim wanita, bertemu dengan ovium dalam dekat ovari tu. Bila yang bertemu tu satu, masuk dengan satu, jadi seorang. Satu tu jumpa dengan satu, masuk, terpecah dua, jadi kembang. Jadi kembang, kalau pecah tak habis, kembang siam. Pecah tu habis, kembang seiras, biji muka.
Kalau yang berenang tu dua yang pergi lekat, dua daripada lelaki, dua daripada perempuan melekat masuk, dapat kembar, kembar tak seiras. Dalam berudu tu, dalam sperma tu ada kromosom, dalam kromosom tu ada rantaian dia pula. Kalau cacat satu dua tingkatan dia tu, salah satu tu cacat, dia jadi sindrom. Macam-macam sindrom tu ada. Kan tuan-tuan kata Down syndrome kan? Mongolite, muka satu dunia semacam dia. Satu dunia muka semacam. Ada yang cacat sikit, ada yang cacat banyak, ada yang muka saja tapi orang lain benda lain okey, ada yang sampai ke tahap ada kecederaan dalaman dan sebagainya ni. Budak tu kepilih untuk jadi macam tu? Dah, kita kepilih jadi rupa macam ni? Kita kepilih kita daripada perut ibu yang mana, lahir daripada keluarga yang mana? Dah, bukan kita pilih. Kalau kita boleh pilih sign agreement sebelum keluar lagi, duduk dalam alam roh tu, kita boleh sign agreement minta ke Allah, ya Allah minta lahir kat mana? Lahir kat Itali tu. Ataupun lahir kat Mekah, kata senang dekat dengan Kaabah. Lahir daripada keluarga yang kaya-kaya, tak mau duduk kat tempat ceruk, panah apa semua. Dah, itu kalau kita boleh buat, tapi benda tu tak berlaku. Pasal ia adalah kuasa mutlak Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, kita ni hamba. Tak ada nilai kita melainkan dengan apa yang diberikan penilaian oleh Allah Ta'ala. Allah yang cipta kita dan Allah yang tentukan kita tu yang dapat. Dalam keadaan orang lain dah, kan kita tahu ada dekat dengan keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga, ada yang dah masuk jadi anak tak dan berapa bulan gugur, tak ada jadi. Tapi kita telah pun Allah cipta dan Allah tentukan, cukup sihat, rupa paras kita semua ada lengkap, dengan akal fikiran pun ada. Bukan pilihan kita, tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal tu Allah pesan tadi, siapa manusia ni ingkar dan kufur? Datang daripada mana ni? Datang daripada air mani. Air mani tu tuan-tuan orang tak tabak merata, kalau kata jatuh orang pegang jijik. Kan orang akan pandang jelek, pandang jijik, kotornya. Padahal daripada situlah kita dijadikan. Supaya manusia ni jangan jadi sombong. Manusia jangan takabur, jangan sangka kita kuat. Jangan sangka, pasal kalau kita sangka kita kuat, ada lagi orang lagi kuat daripada kita. Kalau sangka kita pandai, ada lagi orang pandai daripada kita. Jadi senantiasa Quran dalam surah ini mengajak kita untuk kembali kenal asal usul kita, untuk beriman betapa Allah Ta'ala yang cipta kita. Dan bila kata Allah telah tentukan kita, Nabi SAW ceritakan kepada kita, cerita macam mana prosesnya. Pada tempoh 40 hari yang pertama selepas berlaku persenyawaan itu, daripada titisan air mani dia bertemu dengan ovium tu, dia akan bertukar menjadi segumpal darah. Dalam tempoh 40 hari dia segumpal darah. Lepas tu dalam 40 hari yang kedua dia akan menjadi ketulan daging. 40 hari yang ketiga daging-daging itu akan membaluti tulang belulang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar malaikat untuk tiupkan roh ke dalam tubuh manusia. Cerita ni adalah hadis riwayat Muslim. Maka pada hari yang ke-120 ditiupkan roh ke dalam bayi dalam kandungan. Tuan-tuan bawa isteri, bawa anak perempuan mengandung, bawa pergi cek dekat doktor. Kalau mereka scan tengok jantung sudah berbunyi, jantung sudah mula berdegup. Sebelum dari itu jantung tak bunyi, tak berdegup. Duk scan tengok laki perempuan tak nampak lagi, duk pusing, duk kepit lagi. Ada dah sarung elok apa semua, doktor akan kata lagu tu. Nak jadi apa tak tahu lagi. Tapi bila mai hari yang ke-120, maknanya selepas 4 bulan bayi itu hidup. Nabi tak belajar tinggi pun, Nabi tak belajar pun perubatan. Zaman Nabi mana ada scan pergi lumuk dengan gel kat perut, pergi tarik sana, pergi tarik sini kan, tengok dekat skrin. Tak ada zaman Nabi benda tu. Habis tu Nabi tahu macam mana? Nabi tahu pasal Allah Ta'ala yang bagi tahu kat Nabi. Tu Rasul namanya, Rasul, dia utusan. Apa yang Allah Ta'ala mau kita tahu,
itulah yang Nabi SAW sampaikan. Pasal tu kita kena taatkan Rasul. Pasal Rasul yang paling reti. Pasal Rasul tahu benda tu, pasal Allah beritahu. Benda yang tak ada maklumat kepada manusia waktu tu. Tapi lepas tu bila sains berkembang, manusia akhirnya dapat terokah. Oh, Nabi beritahu dah rupanya. Sebelum Nabi beritahu tu, Allah habaq dah kata, khalaqahu faqaddarah. Allah dah tentukan untuk kita. Lepas tu cukup tempoh, kita akan dilahirkan, kita akan keluar. Yang keluar kot rahim ibu, yang keluar kot perut, yang keluar kepala dulu, yang keluar menyongsang, na'udzubillah. Macam-macam berlaku kan. Bila keluar tu Allah Ta'ala kata, thumma sabila yassarah. Allah Ta'ala permudahkan jalan hidup dia. Dia boleh membesar. Daripada tonton keluar golek-golek pun tak boleh duduk baring macam tu kan. Kita mungkin tak tahu, kita cepat tengok anak kita, tengok cucu kita. Mula lepas keluar sehari dua hari duduk macam tu, duduk bedung macam tu lah. Sak-sak kembung dia kan boleh buat apa. Tapi lepas tu jadi apa? Lepas tu lama sikit dia pandai golek kanan, dia pandai golek kiri. Lama sikit dia boleh berdiri, tunggang sak-sak berdiri, sak-sak terlentang, berdiri terlentang. Ada yang lepas tu boleh mengesot. Ada yang lepas tu dia boleh menerap. Ada yang lepas tu dia bangkat, dia boleh merangkak. Lepas merangkak boleh berjalan jatuh. Lepas berjalan jatuh kita boleh berdiri tegak, jalan pergi sekolah, patah balik main sekolah, pikul beg berat-berat. Pandai sikit lagi boleh naik basikal. Pandai sikit lagi saya mula start motor. Dah pandai sikit pun berkata kat start motor, dia pergi merempit pula dah. Kan? Makin pelan pandai. Last sekali bawa kereta apa semua. Allah Ta'ala yang bagi mudah benda tu. Dan kalau Allah Ta'ala nak tarik nikmat tu, sat saja. Daripada berdiri elok, lepas tu sakit dan penyakit semua, langsung tak boleh nak buat apa. Kita jangan sangka yang kita boleh berdiri tegak, berjalan, naik motor, naik kereta, kereta kecil, kereta besar, tu kita punya. Dah Allah Ta'ala punya. Itu semua pinjaman daripada Allah Ta'ala yang kita akan kena tanya. Jadi tak usah nak sombong dengan orang. Dan lagi, jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma sabila yassara. Kita akan besar. Last sekali. Yang ni penghujung kita. Thumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian dia yang matikan manusia itu dan menguburkannya. Itu kesudahan kita semua, tuan-tuan. Lepas kita berdiri tegak ni kan, kita jadi orang yang sihat dan sebagainya, last kali kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas kita dimatikan, diperintahkan, memang kita kena tanam. Tak ada cara lain. Orang beriman ni, bukan kata orang beriman, manusia ini kebanyakan tamadunnya mati dia pakai simpan. Kalau yang tak simpan tubuh badan, sekali dia pergi bakar dulu, pas bakar dia simpan juga. Betul tak? Tak kira macam-macam bentuk, tapi kot mana pun tak ada sapal, lepas mati dia tinggal. Ada kot satu dua bangsa di belah-belah Mongolia tahu, belah Cina tu kan. Mati dia letak dekat tengah padang, tengah tanah lapang tu, tunggu burung besar hak kepala botak tu kan, main datang pergi pagut makan. Kita dak lah yang tu kan. Tapi rata-rata manusia, apa tamadun pun sejak zaman dulu, zaman Fir'aun dulu pun dia simpan. Jadi kita kesudahannya akan ke situ, tuan-tuan. Dan sebelum nak sampai kepada mati itu, peringkat umur kita tadi ni, saya selalu pesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan semua. Ada salah satu doa Nabi SAW yang Nabi baca lepas daripada solat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada sifat pengecut dan bakhil, kedekut. Wa a'udzubika, dan aku berlindung dengan Engkau ya Allah, daripada an uradda ila ardhalil umur. Aku dikembalikan kepada umur yang paling hina, umur yang paling lemah. Tuan-tuan, Nabi gunakan perkataan dikembalikan. Bila dia katakan perkataan dikembalikan, maknanya kita pernah lalu tempoh tu, dan Nabi minta ke Allah Ta'ala jangan patah balik yang tu. Tak mahu. Bila tempoh umur kita yang paling lemah, paling tak larat, masa kita mula keluar sampai kita nak boleh berdiri dan urus diri sendiri. Betul tak? Kita mungkin tak ingat diri kita,
Kita tengok anak cucu, anak-anakan kita bila dia lahir, dia lapak pun dia tak boleh hafal. Dia boleh riau lagu tu saja. Kadang-kadang mak faham, kadang-kadang tak faham. Duk ingatkan pasal apa, duk tepuk-tepuk padahal lapak. Bayi tu sakit, dia tak boleh hafal, dia boleh riau saja, teriak lagu tu, kita pun tak tahu. Itu lemah lah tu. Lepas tu kalau dia, maaf kata, kalau dia terkencing, terberak, boleh basuh sendiri. Dah. Mak tu lah duk salin lampin. Kalau salin lampin, kadang-kadang tak sedap pun dia berak. Biar macam tu, sejam-sejam, gatai habis punggung. Gatai habis berak. Dia nak abang tak boleh. Yang mak tu pula sat gitu lah gayah, bilah basuh. Duk tunggu, kawan tu duk tunggu. Lemah tak? Lemah. Tak boleh urus sendiri. Nak pergi mandi, orang angkat cempung, bawa pergi bilik air, mandikan. Pegang, mandilah, belak badan, bagi jurak ni. Kalau terpanah, panahlah dia. Itu masa-masa budak-budak tu. Nak berjalan, tak boleh berjalan. Letak dalam atas stroller tu kan. Letak, ikat dia kan. Berjalan tolak. Pagi-pagi bawa pergi pekan, bawa pergi taman kan. Itu satu ketika dulu. Nabi minta, Nabi berdoa, jangan patah balik yang tu. Sampai satu peringkat umur manusia ni nanti, nak berjalan sendiri pun tak larat. Dah tak larat berjalan, dia petulak ke mana? Nak bergerak, kursi roda kan, angkatlah anak-anak pun angkat, bila letak pot, letak mak atas kursi roda wheelchair tu, tolak berjalan pagi, tolak berjalan petang. Nak bergerak sendiri tak boleh dah, tak larat. Kalau takat yang tu, duduk terbaring atas katil tu, kalau nak mandi kena tunggu orang angkat cempung dulu, bawa letak atas kursi roda, baru petulak pergi beli air. Nak jurus pun kena tak larat, dah lap-lap saja. Macam zaman mula-mula dulu ni. Kalau yang tu pun dia pun tak mau buat, berat sangat kot, tak larat, tak payah kot angkat pergi sana, lap badan atas katil tu, lap sana, golek sini. Masa kecil dulu, bayi dulu, mungkin zaman dulu tak jumpa kot apa nama pelampin pakai buang tu kan, diapers tu. Zaman lah kena pakai pula dah. Kalau pakai kan, kalau tu buang air kecil, terkencit, basah tentang tu lah, duk melencun tentang tu, duk tunggu anak. Hak nu tolakkan ni, kau ni tolak tu, lepas tu uruskan mak, lepas tu uruskan ayah. Pakat tolak pula dah. Hari tu masa kecil, hak pak mak mungkin tolong saling bertolak siapa nak tolong urus. Dah besar tua, anak pula saling bertolak siapa nak tolong urus mak, pak ni. Takut tuan-tuan. Seriau kalau kena yang tu. Kalau kena terberak pula tentu, na'udzubillah. Siapa pun tak ada rumah, dia pun pergi kerja. Sejam-sejam tu duk melengah tentu, mau tak gatai. Dengan gatai, dengan rimah, siapa pun tak boleh tolong. Itu tempoh kehidupan manusia yang ramai orang lalu benda tu. Nabi SAW tak mau lalu yang tu. Nabi minta ke Allah, ya Allah, jangan sampai dikembalikan pada peringkat umur yang tu. Kalau nak bagi habis pun, hidup sihat-sihat, kalau sakit sikit habis terus. Jangan terbaring terbujur macam tu lama bertahun-tahun sampai tak sudah-sudah. Dia akan jadi macam-macam perasaan. Saat-saat dia nitik air mata kan. Saat-saat teringat zaman muda. Saat-saat teringat mak hang tak ada dah, siapa pun tak mau jaga. Saat-saat teringat kawan-kawan masjid sekali depa tak mai pun melawat. Saat lagi teringat lapar nak makan, tengok tak boleh. Tengok nasi nak nampak sedap, nak telan tak boleh dah. Kering bibir, ayak tak boleh minum banyak. Saat lagi minum banyak, kencing banyak. Lepas kata anak marah, pecah pula dengan bibir. Itulah manusia tuan-tuan. Itulah kita yang lemah ini. Kehidupan kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu kehidupan ini tak ada benda lain melainkan kita kena hidup cari redha Allah. Dan kita berlindung dengan Allah. Pasal kita tak tahu hujung kita macam mana. Ada orang hujung dia sari luar lagi, ada orang hujung lambat lagi. Kita tak tahu penghujung kita yang macam mana. Kita berdoa seperti mana yang Nabi doa, minta jangan ditimpakan dengan ujian yang macam itu. Takut jadi macam orang putus asa. Dia setengah orang bila dia kena penyakit, dia punya mulut, na'udzubillah, mangsa nak kena maki bini dia. Pernah buat dia kena kan? Dia punya maki, tak percaya tuan-tuan kalau rajin pergi hospital kan. Dia punya maki lah macam lah isteri tu tak ada nilai apa langsung.
Bukan apa dia bebay. Kadang-kadang sebahagian tu sampai tahap dia putih harap. Tak boleh buat apa dah. Jadi dia tak boleh nak lepas perasaan, dia marah. Marah isteri, marah anak-anak. Dan sampai na'udzubillah yang dibimbangi kalau sampai putih harapan dengan Allah Ta'ala, minta bagi mati dia kata. Kan ramai orang tua kata bagi aku mati dia kata. Takut berdosa, takut anak-anak sakit tak mau jaga. Duk bimbang satgi anak dia, bimbang anak tu berdosa pasal anak ni bila dia buat satu benda kecil hati mak, kecil hati ayah, dia berdosa. Jadi kebimbangan semua ni akan datang bersarang dalam diri kita, tuan-tuan. Beringatlah kita satu masa nanti kita bimbang, Allah Taala bagi kita lalu yang tu dan kita tak mau lalu yang tu, kita kena berdoa macam yang Nabi minta. Jangan lalu yang tu. Biar kita sampai cerita tadi, thumma amatahu fa aqbarah. Biar mati kubur terus. Tapi cerita mati dan dikuburkan ni dia bukan berhenti di situ. Kita akan ada kehidupan yang lagi satu, kehidupan di alam barzakh. Kemudian kita akan dibangkitkan semula di padang mahsyar, yang Allah Ta'ala kata wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan akan ditarik, dibawa orang-orang yang kufur ini, hak cerita kufur tadi kan, ke neraka Jahannam beramai-ramai. Hatta idza ja'uha, sehinggalah bila mereka semua ni sampai dekat neraka tu, futihat abwabuha, dibuka pintunya. Pintu-pintu neraka akan dibuka. Bahang kepanasan. Faqala lahum khazanatuha, datang berkatalah kepada mereka itu penjaga neraka tu nanti, alam ya'tikum rusulun minkum, tak datang kepada kamu utusan-utusan dari kalangan kamu? Makna tak ada kat manusia yang menjadi utusan yang habaq kat kamu. Nak beritahu apa? Beritahu tentang iman, beritahu tentang tauhid, beritahu tentang taat kepada Allah, beritahu tentang akur dengan ketentuan dan syariat agama. Tak ada rasul yang datang, rusulun minkum yatlu alaikum ayatihi, yang datang kepada kamu membacakan ayat-ayatnya, wa yunzirunakum, dan memberi amaran kepada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas itu panjanglah cerita dia. Saya rasa tuan-tuan pun bisa kita berhenti terang ni kan. Satu kesimpulan yang boleh kita ambil, kita ini semua manusia. Ya, kita mulia di sisi Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi, tapi kita juga duduk dalam kerugian kalau kita tak ikut cara yang Allah Ta'ala habaq tadi supaya keluar daripada kerugian. Bagi orang yang rasa dirinya menongkat langit, dia sangat hebat, dia sangat kuat, orang tak boleh tegur dia, orang tak boleh beritahu kesalahan dia, orang tak boleh ajak dia kepada kebenaran, kena ingat, jangan engkar. Kita semua sama, datang daripada sumber yang kalau orang tengok pun hina. Air mani siapa mau? Allah Ta'ala yang cipta, Allah Ta'ala yang tentukan kehidupan kita, Allah Ta'ala yang permudahkan kehidupan kita, Allah yang bagi rezekikan kepada kita. Jadi kita akan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak atau kita tak mau, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita sentiasa kita sebut. Bila ada orang mati je kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu bukan lafaz doa, tapi lafaz nak bagi peringat kepada kita, sesungguhnya kita ni milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Berapa lama pun kita hidup, kita akan balik kepada Allah Ta'ala. Yang kita nak pastikan nanti kita balik jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan hati kita sejahtera, Allah redha kepada kita, Nabi mengaku kita umatnya. Kita akan diizinkan bila bangkit di padang mahsyar nanti, akan diizinkan untuk menghampiri dan minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang kita mahu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita lebih banyak bersungguh-sungguh dalam urusan agama, bersungguh-sungguh untuk faham agama. Allah redha kita insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.